Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan salah satu cerita legend yang pernah Abang dapat dan Abang rasa antara cerita yang semua orang akan rasa berdebar dan juga tak sangka kesudahannya macam ni. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Bersempena dengan hari Khamis ni, Abang akan ceritakan satu kisah yang panjang yang Abang rasa Abang cuba pendekkan sehingga 30 minit. Dan Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada satu hari ni, pada waktu tu Abang tengah balik daripada kerja, tengah-tengah memandu kereta, tiba-tiba Abang dapat panggilan telefon daripada nombor yang Abang tak kenal. Dan Abang pun angkat macam biasa, beramah mesra, dan dia kenalkan dirinya dengan nama Cik Noh. Dia kata dia berasal daripada negeri Selangor dan dia kata dia nak sampaikan satu cerita. Abang kata boleh aja, tak ada masalah Cik Noh. Kalau Cik Noh sudi nak ceritakan pada saya pun boleh terima. Kita boleh buat telefon-telefon ataupun kita boleh buat pertemuan untuk Cik Noh sampaikan cerita. Tapi Cik Noh bagi tahu dia tak nak sampaikan cerita dalam telefon. Dia minta abang sendiri turun dekat negeri Selangor, di satu daerah di negeri Selangor, sebab dia kata dia nak tunjukkan sendiri semua lokasi-lokasi yang berkaitan dengan cerita kali ini dan juga lokasi utama cerita ni. Disebabkan Cik Noh telefon berulang-ulang kali menyebabkan abang rasa macam dia sangat bersungguh-sungguh untuk sampaikan ceritanya. Pada hari yang ditetapkan, abang pun sampailah ke rumah dia. Kita buatkan pertemuan dan abang disambut dengan ahli keluarga besar Cik Noh, anak-anak, suami, cucu-cucu dan juga Cik Noh sendiri. Jadi abang pun dijamulah dengan minum petang yang sangat menarik dan dia minta dipesan kalau cerita dia keluar nanti lambaikan tangan dalam video, menandakan ceritanya dah disampaikan. Terima kasih Cik Noh. Saya dah lambai dah seperti apa yang Cik Noh pesan. Jadi hari ni ceritanya berlaku pada tahun 2001. Cik Noh ni, dia dengan suami dia adalah satu pasangan suami isteri yang pada pandangan abang sangat baik. Kerana dia membela mak dia, bapak dia, mak mertua dia, bapak mertua dia. Dengan kata lain, dengan anak-anaknya yang ramai seramai 7 orang, duduk dalam satu rumah teres di kawasan KL. Tidaklah besar sangat kan, kawasan Selangor taklah besar sangat. Tapi Cik Noh kata dia seronok dapat duduk dengan mak mertua dia, dengan mak dia dan juga keluarga mak bapak dia sendiri, keluarga mertua, dan suami dia pun sangat gembira. Pak Cik, suami kepada Cik Noh ni bekerja sebagai seorang peniaga dan boleh dikatakan berjaya lah. Cuma mereka lebih suka hidup dalam keadaan yang aman, damai dan tidak terlalu berlebih-lebihan. Tapi makan pakai semua cukup. Bila Cik Noh cerita macam tu, abang pun terus tanya, mana atuk dengan nenek dan keempat-empat pasangan tu, kedua-dua pasangan tu? Cik Noh cakap kesemuanya sudah pun meninggal dunia. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah lah di akhir cerita nanti ya. Jadi dia kata ini cerita sewaktu atuk dengan nenek keempat-empat ni masih lagi hidup, iaitu mak bapak mertua dan mak bapak sendiri Cik Noh. Ceritanya pada tahun 2001 pada waktu tu, mak kepada Cik Noh tiba-tiba mengadu sakit lutut. Jadi Cik Noh ni sebagai anak risaulah tengok mak dia sendiri sakit lutut. Pada masa yang sama, mak mertua dia boleh mengurut. Pada awal-awal tu, dia orang ingatkan sakit lutut ni setakat sakit-sakit lutut disebabkan lenguh-lenguh. Sebab mak Cik Noh pada waktu tu dah pun berumur 70 lebih tahun. Mak mertuanya pun sama, tapi mak mertua dia pada waktu tu masih sihat lagi. Jadi pada awal-awal tu urutlah sebagai cara untuk mengubat. Dah urut 2-3 kali, tetap juga tak baik-baik. Akhirnya bawalah si emak ni ke hospital. Doktor bagi tahu ini adalah penyakit orang tua, penyakit biasa. Dah lepas dapat ubat, dibawalah semula emak tu ke rumah. Tapi sejak daripada tu, mak kepada Cik Noh ni selalu mengadu susah dia nak solat sebab lutut ni memang betul-betul sakit.
Pada satu hari tu, selang 2-3 hari selepas dia balik daripada klinik kesihatan, cek lutut, datanglah adik kepada suami dia. Berborak-boraklah. Tujuan adik tu datang, duduk pun rumah tak berapa jauh, adalah untuk melawan emak sendiri, iaitu kan Cik Noh ni bela mak mertua dia juga kan. Mak mertua dia tu, bapak mertua dia tu adalah mak bapak kepada orang yang datang ni tadi. Jadi dia datanglah sementara nak tengok mak dia sendiri dan bapak dia sendiri, dia pun tengoklah mak bapak kepada Cik Noh. Jadi si adik kepada suami ni kesianlah dengan mak kepada Cik Noh yang memang sakit lututnya agak kritikal juga. Jadi dia beritahu macam ni, dia ada kenal seorang ahli perubatan Islam, kononnya ahli perubatan Islam, dan dia sangat bagus. Dia kata bolehlah pergi mengubat-ubat dengan dia. Diberi alamat, ada kata orang ni mengamalkan zikir-zikir semua segala macam lah yang mengikut lunas-lunas Islam. Jadi selepas dapat dapat alamat semuanya, pada hari yang diorang tetapkan, akhirnya mereka sekeluarga pergi ke rumah ustaz tu, iaitu suami Cik Noh, bapa Cik Noh, mak Cik Noh dan anak Cik Noh yang kelima sebagai seorang pemandu. Jadi dia pun pergilah ke rumah ustaz tu. Bila sampai dekat rumah ustaz, dah duduk, dah mengadap, baru kita tahu, kata Cik Noh, dia bukanlah ustaz, tapi macam lebih kepada bomoh-bomoh lah. Lepas tu cara dia mengubat tu, dia dengarnya ayat Qurannya Bismillahirrahmanirrahim, yang selebih-lebihnya tak tahulah dia baca apa, sama ada baca mentera ataupun baca bukan mentera, ayat suci Quran, tak tahu apa benda yang dia baca. Tapi berdasarkan daripada apa yang ustaz tu scan, ustaz tu boleh scan tau, dia boleh selak langit pertama, langit kedua, langit pertama, langit kedua. Selalunya yang kita dengar dalam Islam, langit pertama, langit kedua, ketiga dan ketujuh tu tempat ada Nabi-Nabi kan, seperti dalam Isra' Mi'raj. Tapi dia ni boleh buka-buka langit. Dia kata berdasarkan daripada bukaan langit dia ni, dia tengok mak awak sebenarnya kena sihir, ada orang mengantar. Jadi Cik Noh pun terkejut lah. Semua ahli keluarga terkejut. Mak dia ni dah lama tak duduk dekat kampung, duduk bersama-sama dengan Cik Noh dan jarang-jarang keluar rumah. Orang tua kalau ada perkara-perkara tertentu je keluar rumah. Mana mungkin mak dia kena sihir? Dia kata awak tak tahu, ini sihir bukan sebarang sihir, sihir dari Siam, dia kata. Jadi bila Cik Noh dengar macam tu, dia takutlah juga. Terus dia mintalah ustaz tu ubatkan. Ustaz tu kata tak ada masalah nak ubatkan, cumanya perlu ada pengeras. Sebenarnya pengeras tu dia kata bukanlah untuk bayar duit upah dia berpenat lelah membaca mentera. Tak, dia kata benda tu akan disedekahkan ke anak yatim. Manis di mulut dia. Jadi Cik Noh pun kata okeylah, bolehlah, tak ada masalah lah. Jadi selepas dapat imbuhan tu, pengeras lah kita panggil. Jadi ustaz tu pun baca lah gitu gini. Dia pun bacalah, dia letaklah tapak tangan dia dekat kepala. Tiba-tiba dekat belakang nenek, mak kepada Cik Noh, kita panggil nenek, dekat belakang nenek keluar paku, keluar kayu, keluar pasir, keluar tanah. Lepas tu semua orang macam tergamam. Macam mana benda-benda tu boleh terkeluar daripada belakang badan. Lepas tu dia cakap tanah tu sebenarnya tanah kubur, batu tu sebenarnya adalah seperihan batu nensan. Lepas tu paku tu pula, itulah penyebab bisanya lutut tu, kata. Lepas tu adalah beberapa benda lain. Jadi Cik Noh ni dengan yang datang ni semua rasa kagum, bukanlah kagum, rasa terkejut. Rasa terkejutlah juga. Kenapa pula boleh jadi macam ni? Bisa tu agaknya ditukarkan dalam bentuk paku, dalam bentuk kayu ataupun yelah, orang mengubat yang kita pun iakan ajalah. Jadi dah habis-habis berubat tu, ustaz tu bagi tahu ini dia ada bekalkan air. Dia kata air ni sapu dekat muka, sapu dekat lutut setiap kali sakit, kalau boleh jangan bagi air tu kering. Jadi bawa balik ke rumah. Sampai dekat rumah, malam tu nenek meraung-raung kesakitan. Rasa macam lutut dia bukan sakit macam sebelum tu. Macam lutut dia kena gigit dengan sesuatu. Sakitnya tak boleh nak cakap. Dan bila
tengok mak sakit macam tu, Cik Noh ni pun teruslah ambil air yang dibekalkan oleh ustaz tu tadi, sapulah dekat lutut, sapu dekat muka. Lega, okey, mak dia, nenek tu bolehlah tidur macam biasa. Tapi selang 2-3 jam meraung lagi, sapu lagi. Lepas tu selang 2-3 jam meraung lagi, sapu lagi. Masalahnya, setiap kali sakit tu berlaku pada waktu malam. Time tu lah kita nak tidur, time tu lah kita nak sapu. Tak kehuru-hara hidup kita pada waktu tu. Dalam keadaan macam tu dah tak boleh nak jadi. Perlu fikirkan cara macam mana nak mengubati nenek ni. Tapi nenek tu cakap setiap kali malam sebelum sakit dia akan mimpi datang satu kepala yang tak ada badan. Hanya kepala je datang gigit dia punya lutut dia, kedua-dua lutut dia. Sebelum ni tak pernah jadi macam ni. Jadinya macam ni sebab selepas berubat dengan ustaz tu tadi. Tapi pada waktu tu Cik Noh masih lagi boleh dikatakan bukan percaya tapi bersangka baik dengan ustaz tu tadi, dan dia beritahu pada mak dia, mak ni sebenarnya adalah orang hantar. Mak, kepala yang datang nak gigit lutut mak tu orang hantar. Ustaz tu yang tolong nak mengubatkan kita. Dan bila dah dicakap macam tu, si nenek ni tadi diam menjelah. Tapi benda ni terjadi selama berminggu-minggu, sampailah air dalam tong tu semua habis. Dah tak boleh nak buat macam mana. Dah habis air tong, terpaksalah nak refill balik air tu. Jumpalah bomoh tu balik. Selepas habis air botol yang dibekalkan oleh ustaz tu tadi, si nenek ni tadi meraung-raung, tak boleh nak cakap, tak boleh nak tidur, nampak kepala gigit kepala lutut dia. Akhirnya Cik Noh dengan suaminya berpakat untuk berjumpa semula dengan ustaz, nak minta pandangan. Sampai di dekat rumah ustaz tu cakap tak payah bagi tahu, dia dah tahu melalui suara-suara angin, dia kata. Jadi bila macam tu, Cik Noh pun rasa macam bersyukurlah sebab ustaz tu tak payah nak cerita-cerita panjang. Terus dia dah tahu ada punya ilmu angin dah tu. Jadi ustaz tu cakap benda ni dah semakin mengganas, kita kena tambah sesuatu. Jadi ustaz tu pun ambillah beberapa herba dengan kayu, dibungkuskan dalam satu kain kuning dan dibuat 4. Maksudnya ada 4 bungkusan kain kuning. Lepas tu diserahkan 4 bungkusan kain kuning ni kepada Cik Noh dengan suami dia. Dia kata macam ni, air ni saya akan bekalkan sebanyak 5 botol lagi. Jangan lupa sapu dekat lutut, sapu dekat muka setiap kali berlaku kesakitan. Dan saya tambah, letakkan keempat bungkusan kuning ini di 4 sudut utama rumah, iaitu 2 di dapur, 2 di depan. Dia kata jangan risau, dengan adanya bungkusan kuning ni, dia akan menyebabkan makhluk-makhluk yang datang untuk mengacau tidak akan berlaku apa-apa. Dia tak berani nak masuk. Jadi lepas habis berubat tu, balik ke rumah, Cik Noh ni pun taklah berlengah-lengah. Digantungnya 4 bungkusan kuning tu tadi dekat 4 penjuru rumah. Tujuannya macam biasa, untuk bagi mak dia sihat. Pada waktu ni Cik Noh masih lagi beranggapan ustaz tu adalah ustaz yang benar, yang nak menolong dalam keadaan ruqyah-ruqyah, menggunakan ruqyah-ruqyah Islam. Tapi pada waktu tu bapa kepada Cik Noh, iaitu suami kepada nenek, atuk lah, dah marah-marah sebab dia kata aku lain macam aku tengok tempat engkau bawa berubat mak engkau ni. Ini tak nampak macam ustaz, aku nampak macam bomoh aja. Jangan main-main. Kalau berkaitan dengan kurafat, kita akan disoal ke akhirat nanti. Jangan kita menduakan Tuhan. Waktu tu Cik Noh masih lagi kata jangan risau bah, kita ni berubat yang tempat yang elok. Jadi selepas digantung ke 4 penjuru tu, malam tu tak sempat apa-apa. Waktu tu suami Cik Noh pergi ada outstation. Kalau tak silap abang, dia ada outstation, dia ada buat kerja luar lah. Biasalah sebagai seorang ahli perniagaan kan, jadi malam tu dia tak ada dekat rumah, dia balik agak lewat sikit. Jadi sementara menunggu suami dia balik, Cik Noh ni duduklah dekat bilik, sama bilik dengan mak ayah dia. Pada waktu ni mak ayah mertua dia balik ke kampung, sebabnya
tengok mak Cik Noh dengan suami dia tengah sibuk-sibuk nak, bukanlah sibuk-sibuk gigih lah untuk mengubati si mak mertua ni. Jadi mak bapak mertua Cik Noh pun balik ke kampung lah sementara waktu je, dia kata. Jadi malam tu, waktu tu Cik Noh baring dekat sebelah mak dia dengan ayah dia ada sekali lah dekat atas dalam bilik yang sama. Tengah-tengah diorang ni baring-baring sambil berborak-borak. Biasalah mak anak perempuan borak dengan mak. Walaupun mak dah umur 70-an kan, kalau diajak borak-borak, mengimbau kenangan. Tiba-tiba mak dia senyap. Dia panggil lah mak kenapa mak tiba-tiba senyap, mak dah tidur ke? Jadi Cik Noh ni bangun lah, dia tengoklah dekat atas katil nak tengok mak dia ni betul-betul dah tidur ke atau tidak. Tapi yang mengejutkannya, mak dia matanya terbuka, tapi anak matanya bergolek-golek. Seolah-olah macam ada benda lain yang mengambil alih mak dia. Jadi Cik Noh ni pun gerakkan, mak okey ke tidak ni, mak kenapa mak macam ni, kenapa mata mak bergolek-golek? Jadi bila dalam keadaan kecoh, bapak Cik Noh pun bangunlah, dia kejutkan bini dia. Awak kenapa awak? Yelah, kejutkan nenek kan. Sebab suami dia pun risaulah juga. Tapi mak kepada Cik Noh ni diam je dengan matanya berguling-guling. Selepas beberapa ketika, Cik Noh rasa tak puas hati, dia panggil anak dia. Pada waktu tu anak dia semua ada dekat rumah. Dia pula ada ramai anak lelaki ada dekat rumah. Salah seorang ni pun turun. Cuba kau tengokkan nenek kau ni macam mana keadaannya. Nenek tu dalam keadaan baring mengiring, mata bergolek-golek. Jadi si anak ni tadi rasa macam ada yang tak kena. Dia pergi dekat nenek, dia bacakan selawat Nabi dekat telinga nenek. Nenek terus bangun. Nenek kan sakit lutut kan. Dia terus berdiri dekat atas katil, terus cakap siam. Terus cakap bahasa Thailand yang semua orang tak faham. Orang semua tenganga. Terus dia cakap macam ni. Lepas dia cakap-cakap ni, cakap siam, abang tak tahulah kalau abang buat cakap siam kau huru-hara pula bunyinya. Tapi selepas tengok semua orang tak faham, dia terpandang pada muka Cik Noh. Dia cakap apa? Dia kata macam ni, aku nak nasi kerabu. Waktu tu Cik Noh macam, lah pula nasi kerabu. Mula-mula Cik Noh ingatkan mak dia ni memang mengigau ke ataupun memang dalam keadaan yang bergurau ke. Tapi anak Cik Noh yang beritahu, mak, nenek dah kena rasuk. Nenek dah kerasukan ni. Kita kena buat sesuatu. Jadi Cik Noh ni pun pergilah telefon suami dia supaya cepat balik. Sebab mak dah lain macam dah ni. Selepas mak dia minta nasi kerabu, semua orang dah tak tahu nak buat apa. Mak dia terus menari. Tapi menari ala-ala Thailand. Ala-ala penari Thailand. Lain sikit lah kan. Dia punya menari-nari atas katil. Padahal ni sakit lutut ni, dia kata. Dah semua orang dah tak tahu nak buat apa. Anak lelaki dia seorang lagi datang. Azankan. Selepas azankan, barulah si nenek ni tadi terjelepuk jatuh dekat atas katil. Dia meraung-raung, menjerit-jerit. Tapi diorang sendiri tak pernah dengar. Seumur hidup diorang hidup bersama nenek dengan atuk, tak pernah dengar nenek tu suaranya nyaring semacam itu. Memang menjerit-jerit. Jadi selang 2-3 jam selepas tu, suami Cik Noh pun balik. Suami Cik Noh pun tengok mak dia dah begini-gini atas katil dengan keadaan menjerit-jerit, dengan memang huru-hara lah mukanya. Cik Noh pun dah menangis-nangis tengok mak dia macam tu, kesian. Dia peluk mak dia, dia tengok mak tu ajar mengucap, takutlah kan kalau kat situ habis nyawanya. Ajar mengucap yang anak lelaki ni. Tapi dalam keadaan kecoh-kecoh tu, ada seorang anak lelaki, dia keluarkan handset. Pada waktu tu handset tak berapa nak canggih sangat, tapi okey lagi lah, dia kata. Bukan handset, kamera. Dia keluarkan kamera, dia rakam apa yang berlaku pada malam tu dekat dalam bilik. Dengan nenek bersilat, dengan nenek menari-nari, tertonjet-tonjet, dengan nenek rambut merebang, dengan nenek cakap siam, nak nasi kerabu, semuanya dirakam. Dan abang tengok rakaman tu. Cuma abang tak boleh letak rakaman tu dekat dalam video. Aib, tak elok lah kan. Nenek pun dah tak ada, dah meninggal. Jadi selepas suami Cik Noh sampai rumah, bawa nenek ni, kita tak boleh nak buat apa-apa. Dia kata nak pergi jumpa imam ke apa, sekarang ni dah tengah malam. Jadi kita bawa pergi hospital. Sebab pernah dengar cerita, kalau dekat hospital, benda-benda yang berkaitan dengan kerasukan ni dia akan berkurang. Mungkin disebabkan kat hospital tu banyak aliran elektrik ke apa benda lah. Agaknya benda tu pun takut tengok jarum besar-besar kan. Mungkin. Jadi malam tu bawalah nenek ke hospital. Bila sampai dekat hospital, nenek elok.
Tak ada masalah. Lutut pun tak sakit. Sakit sikit-sikit lah. Sakit-sakit orang tua. Jadi Cik Noh pun rasa gembira lah. Alhamdulillah. Cumanya nenek terpaksa ditahan di ward sebab keadaan darah dia tak berapa nak stabil. Dia punya degupan jantung ke nadi dan lebih kurang macam tu juga. Okey, itu dekat hospital. Selepas nenek dibawa ke hospital, apa yang terjadi dekat rumah? Pada malam tu semua orang berkumpul dekat ruang tamu. Anak-anak Cik Noh, anak Cik Noh ada seorang tu bawa nenek pergi hospital. Yang kat rumah ada anak-anak Cik Noh, lepas tu ada saudara Cik Noh seorang dua. Diorang semua berkumpul dekat ruang tamu. Sebab masing-masing risau apa yang terjadi pada nenek. Sebab sewaktu nenek dibawa keluar daripada rumah, nenek dalam keadaan yang sangat tak berdaya, tapi masih lagi boleh bersilat-silat, berlonjit-lonjit, macam menari-nari sampai minta nasi kerabu, nasi dagang semua dia minta. Memang pelik sangat. Jadi semua orang berkumpul kat ruang tamu, berbincanglah, tak tahu nak buat apa. Ada juga di antaranya yang baca Yasin. Tengah-tengah diorang duduk, tiba-tiba satu rumah jadi blackout. Waktu tu semua orang terkejut sebab yang ada dekat dalam rumah tu semuanya masih lagi muda-muda. Dengan kata lain umur 20-an dan ke bawah. Yang paling kecil pun waktu tu masih lagi sekolah menengah. Jadi lepas blackout satu rumah, semua dah tergamam, dah terdiam. Tapi mujurlah anak-anak Cik Noh yang besar-besar masih lagi ada dekat rumah. Jangan risau, dia kata, kita cari lilin, kita nyalakan. Dan pada waktu tu tiba-tiba angin bertiup kencang betul dekat luar. Dengan bunyi zing macam terbalik, dengan bunyi macam nak hujan, menyebabkan suasana gelap pada waktu tu memang cukup menakutkan. Dalam keadaan nak cari lilin, dengan keadaan luar macam nak hujan, angin bertiup kencang, tiba-tiba dekat rumah tingkat atas, rumah dia 2 tingkat kan, teras 2 tingkat, dekat tingkat atas bunyi pintu, semua pintu bilik berdentum, tum tong tum tong tong macam tu. Jadi si anak-anak yang berkumpul dekat ruang tamu ni makin kecut. Dah tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan tegang macam tu, tiba-tiba dia orang dengar dekat atas, tingkat atas, suara perempuan nangis cukup nyaring dan kuat. Seolah-olah macam bukan sedih, tapi nangis dalam keadaan menakutkan, untuk tujuan menakutkan. Jadi kesemua orang senyap, tak berbunyi. Dalam keadaan gelap, tak sempat nak cari lilin, dah diam je semua. Tapi selepas perempuan tu habis menangis, dia orang tak terus-terus terjah naik ke atas. Selepas habis menangis, anak Cik Noh yang nombor 2 naik ke tingkat atas ditemani dengan anak yang nombor 3. Sebab anak yang sulung pergi bawa nenek pergi hospital. Jadi mereka berdua naik ke atas dengan berbekalkan lampu picit. Sampai dekat atas, mereka berdua terkejut. Semua pintu bilik terbuka luas, padahal sebelum tu dengar bunyi pintu bilik seperti tertutup. Tapi bila sampai atas, semuanya terbuka. Mereka berdua cari datang mananya bunyi orang menangis. Kalau betul manusia, dipepahnya. Lebih baik dipepahnya. Kalau bukan manusia, kita ambil tindakan, azankan. Tapi daripada jauh, mereka nampak dalam keadaan gelap seorang perempuan berbaju kurung dan dalam keadaan tunduk seolah-olah tersedu-sedu menangis. Anak Cik Noh yang nombor 3 tak sempat, tak ambil masa yang lama. Dia terus laungkan azan dalam keadaan yang menjerit, yang menyebabkan perempuan berbaju kurung tu tiba-tiba hilang. Dan selepas habis aja azan, rumah tu kembali terang semula. Mereka turun ke tingkat bawah dan mereka capai Yasin. Pada waktu tu mereka beritahu, kita kena baca Yasin, kita hadiahkan kepada nenek supaya dipermudahkan segala urusan, dan kita minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Jadi sepanjang Cik Noh dan suaminya dan semuanya yang ada dekat hospital, sepanjang waktu tu, sebelum diorang sampai ke rumah, anak-anak Cik Noh dekat rumah melaungkan bacaan Yasin, membacakan bacaan Yasin dengan kuat, minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Pada malam tu, Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang berlaku selain daripada kejadian perempuan tiba-tiba menangis dan blackout tu. Tapi memang keadaan malam tu cukup tegang. Nenek ditempatkan dekat ward hospital selama 1 hari dan nenek dapat pulang semula. Yang teman pada waktu tu Cik Noh lah, yang teman mak dia dekat hospital. Sampai dekat rumah, mereka semua mengucapkan syukur nenek pun dalam keadaan yang baik. Tapi
Sejak daripada malam tu, nenek jadi gelisah setiap kali dia nak tidur. Dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Selang 2 hari selepas nenek balik daripada hospital, mereka semua telah diperkenalkan dengan satu tempat yang namanya Darul Syifa. Semua orang tahu kan tentang Darul Syifa. Mereka sekeluarga bawa nenek pergi ke Darul Syifa. Cik Noh ceritakan apa yang berlaku sepanjang perjalanan tempoh tu. Dan sewaktu mendengar cerita tu, banyak kali ustaz dekat Darul Syifa tu berastaghfirullahalazim, rasa macam terkejut dengan cerita apa yang disampaikan oleh Cik Noh. Selepas habis Cik Noh bercerita, ustaz tu beritahu sebenarnya apa yang Cik Noh buat ataupun yang alami itu adalah sebahagian daripada khurafat. Cik Noh rasa sedih sangat. Seperti sedihnya seperti ditipu. Sebab selama ni dia ingatkan ustaz yang mengubati dia dan mengubati mak dia adalah ustaz yang mengamalkan amalan-amalan yang betul. Tapi berdasarkan daripada bungkusan kuning yang keluar daripada badan, apa yang diberitahu oleh Ustaz Darul Syifa itu adalah sebahagian daripada tipu helah syaitan. Itu adalah sebahagian khurafat. Cik Noh pada waktu tu sedih, beristighfar banyak kali, minta ampun pada Allah Ta'ala. Nenek diupati mengikut apa yang disarankan dalam Islam untuk ayat-ayat ruqyah digunakan. Sebelum balik, nenek dibekalkan dengan zikir-zikir yang nenek perlu baca. Jadi bila sampai dekat rumah, bukan nenek saja yang baca, seluruh ahli keluarga tu sama-sama mengamalkan zikir yang diberikan oleh ustaz. Nak jadi cerita, pada satu malam selang sebulan daripada balik daripada Darul Syifa, pada waktu tu sekali lagi suami Cik Noh tak ada dekat rumah sebab dia outstation, ada kerja luar. Jadi Cik Noh tidurlah dekat bilik mak dia. Bapa Cik Noh pun tak ada pada waktu tu sebab balik ke kampung untuk uruskan beberapa hal perkara. Jadi pada malam tu hanya dalam bilik tu Cik Noh dengan mak dia saja, iaitu nenek, tidur berdua. Sebelum tidur macam biasa mereka sama-sama bercerita, berzikir sama-sama. Sedang-sedang dia nak lelap, tiba-tiba mak Cik Noh, si nenek ni tadi, kejut Cik Noh. Dia panggil lah, "Noh, bangun Noh," dia kata. "Kenapa mak?" Dia kata. "Cuba tengok dekat tingkap tu ada siapa." Bila Cik Noh pandang ke tingkap, Cik Noh betul-betul terkejut. Dia nampak bayangan seorang lelaki yang sama bentuknya dengan ustaz yang mengubati dia, yang mula-mula tadi. Waktu tu Cik Noh mengucap panjang. Fahamlah Cik Noh yang ustaz sebenarnya yang mula-mula mengubat tu adalah pengamal ilmu-ilmu yang salah, yang bukan daripada yang dianjurkan oleh Islam. Dan bila dah nampak macam tu, Cik Noh tanya dengan mak dia, dengan nenek, kenapa dia berdiri dekat luar tingkap, kenapa dia tak masuk dekat dalam rumah serang kita? Nenek bagi tahu dia tak dapat masuk sebab Cik Noh dah tanggalkan, dah buang empat tangkal yang diletakkan di 4 penjuru rumah. Cik Noh dah buang. Sejak dia balik daripada Darul Syifa, dia beritahu oleh Ustaz Darul Syifa yang itu adalah salah. Cik Noh dah siap-siap buang. Sebab itu benda tu dah tak boleh masuk. Rumah tu dah dipagari dengan ayat Quran yang dibekalkan oleh pihak Darul Syifa. Tapi Cik Noh tak beritahu pada nenek yang daripada 4 tangkal tu ada 1 tangkal dia tak buang. Sebenarnya bukan dia tak buang, tak tahu hilang ke mana. Dia letakkan tangkal tu dekat sudut rumah, tapi tak tahu hilang ke mana. Waktu buang tu hanya dapat buang 3, 1 lagi tertinggal. Tapi Alhamdulillah sejak daripada tu tak ada lagi gangguan dalam keluarga tu. Tak ada lagi nenek sakit lutut. Sakit lutut-lutut biasalah, makan glukosamin, Alhamdulillah hilang. Nenek meninggal dunia pada tahun 2018 diikuti dengan atuk suami nenek. Dan selepas selang beberapa tahun, mak mertua kepada Cik Noh pun meninggal dunia. Dan sebelum tu bapa mertuanya meninggal lah. Jadi dengan kata lain, keempat-empat yang Cik Noh bela sejak daripada muda sampailah ke umur 60-an, keempat-empatnya sudah meninggal. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah lah buat atuk, nenek, atuk mertua, nenek mertua, ibu mertua kepada Cik Noh dan bapa mertua kepada Cik Noh. Semoga semuanya ditempatkan di kalangan ahli-ahli syurga, dia kata. Okey, ingatkan cerita ni tamat dekat situ kan? Belum lagi tamat, nanti abang sambungkan.
Pada tahun 2019, Cik Noh menerima menantu yang kelima. Anak dia yang kelima mendirikan rumah tangga. Dan budak perempuan ni adalah budak perempuan yang sangat baik, yang sangat menghormati orang tua. Dan Cik Noh kata dia sangat seronok dapat menantu yang ni. Sebab menantu-menantu lain tu semua pun bagus-bagus. Yang ni pun bagus juga. Rezeki Allah, dia kata. Okay, apa yang kita buat baik selalunya dibalas baik, kata Cik Noh. Mungkin disebabkan dia menjaga mak mertua dia, menjaga mak dia. Allah anugerahkan dia dengan menantu-menantu lelaki dan perempuan yang sangat baik, yang sangat patuh pada agama. Tapi menantu yang kelima dia ni ada sedikit masalah, iaitu sewaktu menantu dia yang kelima ni belajar dekat universiti di Malaysia, dia pernah dihysteriakan. Itu tak ayat pelik sangat. Kena histeria lah. Menantu yang kelima dia ni perempuan, selalu kena histeria waktu belajar dekat universiti. Orang pernah cakap, kalau sekali kita kena histeria, kita ni dah macam ada tanda di pandangan makhluk alam sebelah yang dia tu pernah kena histeria. Jadi sewaktu menantu masuk dekat dalam rumah Cik Noh ni, dia paling takut nak pergi ke kawasan dapur, terutama dalam satu sudut. Cik Noh mula-mula tak faham kenapa menantu dia ni memang takut nak pergi satu sudut dekat kawasan dapur tu. Bila dia tanya dengan menantu dia kata apa? Setiap kali dia lalu ke kawasan tu, dia rasa meremang, dia rasa macam ada yang tak kena. Tapi Cik Noh anggap benda tu sebagai mungkin belum biasa dengan rumah mertua. Itulah pada awalnya. Tapi pada satu hari, waktu semua orang tengah duduk dekat ruang tamu, tiba-tiba menantu ni tadi menjerit-jerit histeria dekat kawasan yang dia selama ini takut, dekat sudut dapur. Woi, huru-hara, kata Cik Noh pada waktu tu, bawalah menantu dia ni letak dekat ruang tamu, lepas tu panggillah imam tempat mereka. Bila imam sampai, imam tu memang boleh ruqyah, imam baru, bukan imam lama, imam baru, memang diajar tentang ayat ruqyah. Jadi bila imam tu sampai, imam ni cakap, ini adalah benda yang berasal daripada rumah ni. Jadi dia tanya, Cik Noh, saya nak tanya, Cik Noh ada ke main-main kurafat dekat rumah ni? Cik Noh rasa waktu tu Cik Noh fikir macam, mana ada, takkan aku nak kurafat. Cik Noh langsung tak teringat tentang satu tangkal yang hilang. Ingat kan, ada satu tangkal yang hilang. Jadi imam tu beritahu macam ni, tak apa, dia kata, kita ubati dulu menantu Cik Noh, bila dah baik nanti saya akan datang sekali lagi, saya akan pagar rumah Cik Noh. Jadi bila menantu tu dah baik, selang 2-3 hari, imam tu datang semula, tanya lagi soalan yang sama. Cik Noh pernah tak berkurafat dekat rumah ni? Pak Cik pernah tak? Suami Cik Noh pernah tak berkurafat dekat rumah ni? Masing-masing tak ingat langsung pasal tangkal tu. Jadi imam tu kata, jangan risau, dia nak pagar rumah. Sewaktu dia pagar rumah, tiba-tiba dia berhenti dekat tempat mana menantu Cik Noh tu pengsan, histeria. Dia kata dekat sini, dia boleh rasa macam ada makhluk lain yang tinggal dekat sini. Barulah pada waktu tu Cik Noh teringat, satu tangkal, barulah Cik Noh buka cerita, satu tangkal hilang. Dan tangkal yang hilang tu adalah di kedudukan yang situ. Kat situ pula ada almari yang dibina secara melekat dekat dinding. Jadi dengan kata lain, bukan senang nak cari tangkal tu, kena bungkah semula almari. Jadi barulah imam tu kata, mungkin benda tu duduk bersama-sama dengan tangkal yang ada dekat situ. Jangan risau Cik Noh, dia kata, saya boleh pagarkan, biar kita halau dia macam tu. Selepas ni memang tak ada dia duduk dekat tangkal tu lagi. Dan selepas dipagar rumah yang mengambil masa lebih kurang 3 jam proses memagar rumah, akhirnya selesai. Dan sejak daripada tu menantu Cik Noh tak pernah lagi rasa takut lalu dekat kawasan dapur. Tangkal tu macam mana? Mungkin ada lagi dekat situ, kata Cik Noh, tapi dah tak berapa nak berkesan. Tujuan Cik Noh panggil abang untuk datang ke rumahnya sebabnya Cik Noh nak tunjukkan ke empat penjuru tempat dia letakkan tangkal, dan Cik Noh bawa abang pergi rumah ustaz yang dikatakan mengubat Cik Noh tu. Dan abang tengok memang masih lagi ada orang yang datang mengubat. Cik Noh yakin, mengikut pandangan Cik Noh, dia mengubat bukan cara Islam, tapi pandangan orang berbeza-beza. Apa yang Cik Noh pandang tu berdasarkan apa yang diberitahu oleh ustaz-ustaz di Darusshifa, yang memang kita tahu, kenal. Darusshifa tu diasaskan oleh almarhum Harun Din, seorang ahli agama yang sangat masyhur kan kat negara kita. Jadi Cik Noh kata,
benda tu itu pandangan Cik Noh. Pandangan orang lain pandangannya. Abang dapat tengok video nenek macam mana kerasukan, menjerit-jerit, tapi abang tak boleh nak letak sebab itu adalah aib kepada nenek. Nenek pun dah tak ada. Tujuan Cik Noh tunjukkan video tu adalah sebagai bukti dia cerita ni adalah cerita benar, bukanlah cerita yang kosong. Tapi abang kesian tengok nenek pada waktu tu dengan keadaan yang tua, bongkok, dipergunakan macam tu. Tujuan apa? Mungkin sebab tujuan duit, mungkin sebab tujuan untuk menguji ilmu ke apa ke, yang bomoh tu ustaz tu yang konon-kononnya ustaz buat macam tu, wallahu a'lam. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Agak panjang juga ceritanya. Abang harap ceritanya dapatlah menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Apa yang abang pelajari daripada cerita Cik Noh ni adalah ada kalanya kita akan terbuat silap, kita tak perasan. Tapi Allah Maha Pengampun. Istighfar banyak-banyak kali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Kalau mengikut daripada yang abang belajarlah, sebut subhanallah wa bihamdihi itu 100 kali, Allah akan ampunkan dosa kita. Kita taubatlah kan. Itu cara-caranya. Dan kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Itulah yang abang belajar. Sentiasa kena minta ampun dengan Allah Ta'ala daripada apa yang diceritakan oleh Cik Noh ni. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada satu je ucapan hari jadi yang nak abang sampaikan. Di kesempatan ini abang nak ucapkan daripada JSPL Klan, nak mengucapkan selamat hari jadi buat Fatin Aisyah yang mana hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 2, iaitu semalam, 2 hari yang lepas. Dengan ucapan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih sekali lagi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Bagi yang nak dapatkan perapan sate, abang ada tengah rancak buat resepi dah macam Khairul Aming dah. Walaupun Khairul Aming tu hebat memasak, abang ni cubalah untuk jadi tukang masak. Gigih lah juga. Padahal waktu rakaman tu mak abang ada kat sebelah. Mak ni macam mana letak, potong bawang ni betul ke tidak? Tapi tak nampak kan. Mak abang kata dia nak duduk sebelah aja, jangan masuk ke dalam kamera. Tapi mak abang yang potong ni, potong macam ni, potong macam ni. Kita yelah berlakon lah. Nampak macam gigih sikit, nampak macam pandai masak sikit kan. Jadi kalau nak tengok video tu, abang ada sediakan link yang TikTok abang yang dah ada dekat bawah ni, yang menjual perapan tu. Video tak beli pun tak apa, tengok abang punya TikTok pun meriah juga kan. Okey, hingga berjumpa lagi esok hari Jumaat dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.